Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Muhammad Rozi bin Kasim. Pada hari ini saya akan menghuraikan teknik cabang dengan contoh soalan. Baik. Tulis sebuah karangan tentang cara-cara meningkatkan prestasi akademik pelajar. Jika dah lihat video yang sebelum ini, bila soalan cara atau langkah ada cabangnya yang tersendiri. Baik. Untuk guru-guru dan pelajar, apabila mendapat soalan, tolong fahamkan dahulu soalan. Guru-guru perlu membimbing anak murid untuk faham soalan. Selepas itu, pilih isi. Di sini saya telah senaraikan isi yang terbaik. Tetapi jika buat sendiri atau guru mengajar murid, perlu galakkan murid untuk keluarkan dalam 10 hingga 12 isi. Selepas itu barulah pilih isi yang terbaik. Dan isi yang hampir sama kita nomborkan dan kita pilih kepalanya. Baik, disebabkan saya kekangan masa, jadi saya terus nyatakan 5 isi yang terbaik. Untuk tajuk cara-cara meningkatkan prestasi akademik pelajar, isinya yang pertama adalah menumpukan perhatian semasa guru mengajar, membuat latih tubi, belajar secara berkumpulan, menghadiri kelas tambahan atau tuition, dan membuat jadual belajar. Baik, daripada isi inilah kita akan uraikan menggunakan teknik cabang. Perlu saya ingatkan, cabang ini kalau di dalam kelas, di dalam kertas satu lagi. Dalam kertas ini adalah perenggan yang lengkap. Baik, jika pelajar semasa peperiksaan, cabang ini digunakan di dalam kertas kotor. Mereka akan conteng di kertas kotor. Baik, ini cabang yang pertama, iaitu menumpukan perhatian semasa guru mengajar. Lihat kotak yang biru ini. Saya pernah cerita sebelum ini, iaitu cabang yang bahagian ini ialah cerita pasal keburukan atau perkara yang belum dilakukan. Sebab prinsip soalan langkah atau cara ini mesti sebelum dan langkah yang diambil dan apa kesan sedikit daripada langkah yang diambil. Baik, jika soalan dia adalah, jika isinya adalah menumpukan perhatian semasa guru mengajar, jadi perkara yang tidak dilakukan murid sebelum ini ialah mereka tidak menumpukan perhatian, mereka tidak fokus, mereka sering mengantuk, mereka membuat bising. Saya bagi contoh macam mana bina ayat ini. Contoh ayat yang pertama ini dalam perenggan yang lengkap. Dalam perenggan yang lengkap, contoh pertama sekali, ambil tajuk dia, cara meningkatkan prestasi akademik pelajar yang pertama adalah menumpukan perhatian semasa guru mengajar. Titik. Itu ayat pertama. Ayat kedua pergi di sini. Pada masa ini, ramai murid yang tidak fokus semasa guru mengajar. Lihat, di sini hanya poin. Yang ayat yang panjang itu adalah di perenggan yang lengkap. Contohnya, murid sering mengantuk semasa dalam kelas, murid suka membuat bising. Itu ayat yang ketiga dan keempat. Baik, di tengah ini ada langkah yang diambil. Bila yang kotak macam warna oranye ini, bila mula kita nak menulis ayat dia adalah apa yang kita ulang balik pada sini isi dia. Perlu menumpukan perhatian. Selepas tu kita huraikan apa contoh-contoh perhatian dia. Ingat di sini ada idea saya. Cuma di dalam kelas guru perlu membuat secara berkumpulan dengan murid biar mereka akan keluarkan contoh-contoh mereka. Guru hanya membimbing sama ada poin murid itu sesuai atau tidak. Contoh, perlu mendengar kata-kata guru, bertanya dengan guru, ini peribahasa. Malu bertanya sesat jalan, mendengar nasihat guru. Ini poin. Macam mana kita nak bina ayat? Kita sambung. Ini tadi ayat yang keempat dan ini ayat kelima. Biasanya untuk memulakan soalan ayat langkah, kita biasanya guna pelandu wajah oleh itu atau justeru itu. Oleh itu, kita atau pelajar perlu menumpukan perhatian semasa guru mengajar dalam kelas. Ini ayat sini, ayat yang kelima. Ayat yang keenam, dalam perenggan yang lengkap, contohnya murid-murid perlu mendengar kata-kata guru semasa di dalam kelas. Murid juga boleh bertanya dengan guru jika mereka tidak faham. Titik.
Bak kata pepatah, malu bertanya sesat jalan. Titik. Selain itu, murid juga perlu mendengar nasihat guru. Okey, ini cabang yang langkah. Boleh banyakkan, bukan hanya terhad kepada 1, 2, 3, 4 saja. Kalau ada idea lagi, boleh tambah. Okey. Dan ini hasil daripada langkah yang diambil. Boleh buat ayat contoh, tulis saja sini kebaikan. Dan apa hasil daripada jika kita fokus? Iaitu kita akan lebih faham, subjek yang susah akan menjadi senang. Macam mana nak buat ayat sini? Ini ayat yang tadi yang ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 10. Banyak ataupun terdapat beberapa kebaikan apabila kita fokus di dalam kelas, menumpukan perhatian dalam kelas. Contohnya kita akan lebih faham, kita juga subjek yang susah juga akan menjadi senang. Okey, itu untuk isi yang pertama. Saya galakkan selepas ayat sini, saya tak masukkan cabang iaitu ayat penegasan, ayat untuk ikat tadi dia. Senang saja, tulis jelaslah bahawa masukkan ini isi menumpukan perhatian semasa guru mengajar dalam kelas. Masukkan tu merupakan salah satu daripada cara meningkatkan prestasi akademik pelajar. Itu ayat terakhir untuk ikat perenggan. Okey, ini ayat isi yang kedua tadi. Membuat latih to be. Okey, kita cerita dulu. Ini langkah yang kalau nak meningkatkan prestasi akademik pelajar ialah membuat latih to be. Jadi kita cerita dulu kan, maksudnya yang tidak dilakukan. Murid kurang membuat latih to be. Sebab apa? Mereka malas, kekurangan buku atau latihan. Okey, jadi caranya latihannya ialah perlu membuat latih to be. Membeli buku rujukan, menjawab soalan peperiksaan yang lepas, membuat latihan matematik contohnya, membuat nota ringkas, dan masukkan peribahasa. Boleh juga belakang parang jika diasah akan menjadi tajam. Saya memang menggalakkan murid untuk memasukkan setiap perenggan mesti ada paling kurang satu peribahasa. Okey, kita contoh saya buat ayat bagi murid yang akan dengar ni pun mereka tahu. Saya tahu pendengar ni bukan berjenis-jenis murid. Ada yang murid yang pandai buat ayat sendiri, ada yang murid yang tidak pandai buat ayat sendiri. Jadi itu peranan guru untuk membimbing murid membina ayat daripada poin-poin ini. Jelas? Okey, baik. Okey, selain itu, masukkan tajuk cara meningkatkan prestasi akademik pelajar. Yang kedua adalah membuat latih to be. Titik. Okey, cerita yang buruk atau yang tak lakukan lagi. Pada masa ini, kebanyakan murid kurang membuat latih to be. Titik. Hal ini disebabkan mereka malas untuk membuat latih to be. Mereka juga mungkin kekurangan buku latihan untuk membuat latih to be. Titik. Okey, itulah ayat keempat. Oleh itu, murid perlu membuat latih to be. Contohnya, murid boleh membeli buku latihan atau rujukan. Murid perlu menjawab soalan peperiksaan lepas. Murid juga contohnya membuat latihan matematik kerana matematik merupakan subjek. Itu boleh tambah lagi ayat dia. Murid juga boleh membuat nota ringkas. Bab kata pepatah, belakang parang jika diasah menjadi tajam. Susun satu-satu ayat dia. Okey? Dan yang terakhir, yang ni kebaikannya daripada jika membuat latih to be ini, boleh yakin menjawab. Murid akan yakin menjawab soalan peperiksaan sebab mereka dah biasa. Dan mereka mungkin akan dapat menjawab soalan dengan cepat. Okey, isi yang ketiga belajar berkumpulan. Okey, jadi cerita yang buruk dulu. Maksudnya pada masa ini murid kurang belajar berkumpulan. Mereka lebih suka belajar sendiri. Jadi mereka tidak faham. Contoh ayatnya, di samping itu, cara meningkatkan prestasi akademik pelajar yang ketiga adalah belajar berkumpulan. Pada masa ini, kebanyakan murid kurang belajar berkumpulan. Titik, mereka lebih suka belajar sendiri. Hal ini menyebabkan mereka tidak faham. Oleh itu, mereka perlu belajar berkumpulan. Contoh, memilih subjek yang susah untuk belajar berkumpulan.
mereka boleh bertanya dengan kawan mereka di dalam kumpulan. Mereka juga perlu memilih kawan yang sesuai. Kadang-kadang ayat ini sesuai daripada sini, jadi boleh tukar. Yang mana ayat yang dulu? Okey, boleh tukar. Kita boleh adjust point ini, cabang ini. Baik. Boleh dilakukan, aktiviti kumpulan ini boleh dilakukan pada masa lapang. Apa kebaikan belajar secara berkumpulan? Boleh mendapat ilmu baru, mengeratkan silaturahim. Yang ini boleh dikaitkan dengan peribahasa sambil menyelam minum air. Baik. Isi yang terakhir tadi, jika penonton melihat ada 4 isi, ada 5 isi, tapi saya hanya uraikan 4 isi saja. Sebab dalam SPM atau dalam karangan paling kurang kita boleh buat 4 isi, iaitu 6 perenggan. Pendahuluan, 4 isi dan kesimpulan. Kalau nak buat lebih, boleh tambah jadikan 5 isi. Jadi isi yang terakhir adalah menghadiri kelas tambahan atau tuition. Okey, cerita buruknya sikit, mereka malas. Malas maksudnya malas menghadiri kelas tambahan. Mereka lebih suka bersosial, okey, seperti melepak apa semua, dan suka membuang masa, okey, dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Itu contoh. Jadi kita buat ayat. Oleh itu kita perlu menghadiri kelas tambahan, atau murid perlu menghadiri kelas tambahan. Mereka perlu mendaftar subjek-subjek yang lemah. Guru, kerana mungkin di pusat tuition ni ada guru yang berpengalaman. Jadi contoh kita buat ayat seterusnya boleh, atau akhir sekali boleh. Seterusnya, cara meningkatkan prestasi akademik pelajar yang keempat adalah menghadiri kelas tambahan atau tuition. Pada masa ini mereka malas untuk pergi ke kelas tambahan atau pergi ke kelas tuition. Mereka lebih suka bersosial. Apa contoh? Seperti permainan video bersama rakan-rakan dan sebagainya. Mereka suka membuang masa seperti melepak dan sebagainya. Okey, buat tambah contoh. Itu ayat keempat. Ayat yang kelima, oleh itu atau justru itu, murid perlu menghadiri kelas tambahan. Mereka perlu mendaftar subjek yang lemah. Okey, di pusat tuition. Pusat tuition mempunyai guru yang berpengalaman. Selain itu, pusat tuition atau saya tuliskan kelas tambahan, pusat tuition lebih berfokus kepada peperiksaan. Murid juga akan mendapat ilmu tambahan. Okey, kebaikan daripada sini memahami subjek yang susah. Ayatnya, pelajar dapat atau murid dapat memahami subjek yang susah. Seterusnya, prestasi akademik murid akan meningkat. Okey, jelaslah bahawa, okey, ikat dia punya ni, setiap perenggan mesti ada ayat ikat, ayat penegasan. Jelaslah bahawa menghadiri kelas tambahan atau tuition merupakan salah satu cara untuk meningkatkan prestasi akademik pelajar. Baik, itu sahaja untuk pengajaran pada kali ini. InsyaAllah, jika saya ada masa, saya akan terus membuat video untuk tajuk-tajuk karangan yang seterusnya. Sebab seperti dalam video pertama, setiap bentuk soalan itu, jika penonton melihat, cabangnya juga berbeza. Jika soalan berbentuk cara atau langkah, cabangnya sesuai digunakan macam ini. Okey? Sekian, terima kasih.